Baik saudara, kita ke perkembangan negeri di bawah Bayu. Antara fokus petang ini, bilangan syarikat pemula di Sabah yang berdaftar menerusi portal My Startup Mosty sangat rendah. Rita teruskan dengan perinciannya. Silakan. Ya, dia. Jumlah syarikat pemula di Sabah yang berdaftar di bawah portal My Startup Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Mosty masih di tahap rendah dengan hanya 24 syarikat pemula daripada 2,227 di seluruh negara. Justru usaha lebih agresif bagi menggalakkan pendaftaran mencapai sasaran sekurang-kurangnya 50 syarikat berdaftar bagi tahun ini. Hanya 24 syarikat daripada Sabah yang telah berada dalam ekosistem super inilah. Untuk itu kita mengadakan roadshow di negeri Sabah ini dengan kerjasama sini. Kita akan dapat melaksanakan banyak program dalam kita menjadikan mereka players sebagai syarikat pemula yang bangkit untuk menjadikan platform ini ke arah pengomersialan lebih banyak syarikat-syarikat berjaya di peringkat antarabangsa. Beliau ditemui media selepas merasmikan siri jelajah My Startup Roadshow singgah di Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Siri jelajah 2 hari ini melibatkan pelbagai pengisian termasuk taklimat pelan hala tuju ekosistem startup super, demo portal My Startup, sesi panel ekosistem startup serta peluang pembiayaan. Datuk Seri Dr. Adham turut menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU antara Cradle Fund dengan Pusat Ekonomi Kreatif dan Inovasi Sabah SENIK. Menerusi MOU ini, SENIK akan menjadi rakan komuniti My Startup di peringkat negeri selain membantu mempromosi dan menyokong program-program My Startup ataupun timbal balas. Seramai 30 pengusaha tanaman kopi menerima bantuan lebih RM300,000 sebagai galakan peningkatan kuantiti dan kualiti kopi di daerah Ranau. Bantuan anjuran bersama Pejabat Pertanian dan UPPM Dun Keranaan berlangsung di Kampung Terlobo Ranau itu turut melibatkan Kumpulan Petani Wanita Maju KPWM dan pengusaha hiliran kopi. Harapan saya ialah Ranau akan menjadi pengeluar kopi tanah tinggi yang terkenal di seluruh Malaysia. Malah di rantau inilah. Kerana kita ada semua yang syarat yang membolehkan kita menepati cita rasa mereka yang gemar kopi daripada tanah tinggi. Kita mengharapkan melalui bantuan ini dapat digunakan untuk membangunkan pendapatan petani dan terutama sekali kepada yang sudah kita kenal pasti dan mempunyai kemahiran dan juga pengetahuan di dalam bidang-bidang yang telah kita nyatakan tadi. Dan kita yakin mereka boleh maju ke depan selepas ini. Dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada Jabatan Pertanian sebab sebelum ini kalau kami memproses kopi, kami hanya boleh mampu memproses kopi dalam 3 kilo untuk sehari. Tetapi sejak ada mesin yang diserahkan, diberikan atas bantuan ini, kami boleh memproses dalam 20 kg dalam 1 hari. Kita sebagai peserta penanam kopi Kampung Terlobo mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Jabatan Pertanian Negeri Sabah. Tidak lupa juga pada semua staf-staf Jabatan Pertanian Ranau lah. Harapan kami bantuan macam ni dapat diberi berterusan lah. Setakat ini, projek pembangunan tanaman kopi melibatkan 7 daerah iaitu Ranau, Beaufort, Tenem, Nabawan, Tambunan, Keningau dan Suk melibatkan kawasan seluas 550 hektar dengan 275 pengusaha. Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Beaufort perlu bertindak lebih proaktif dalam menangani masalah saluran parit tersumbat khususnya di Kampung Bukau. Masalah tersebut telah menyebabkan air bertakung setiap kali hujan, mengakibatkan banjir kilat serta merosakkan tanaman sekeliling. Kita telah pun datang untuk melawat keadaan yang sebenar bersama-sama dengan GPS, dengan pengarah UPPM Negeri Sabah, di mana kita melihat memang mempunyai kesan-kesan yang air bertakung
dan kita mencadangkan kepada GPS untuk melihat dan mengambil tindakan untuk pembinaan parit yang baru untuk mengalirkan air keluar ke Sungai Bukau untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh rakyat. Ruslan turut memberitahu bahawa pihaknya juga akan mengemukakan kepada kerajaan negeri berkenaan masalah hakisan yang teruk di sepanjang Sungai Padas dalam kawasan Lumadan yang mengakibatkan jalan terputus selain menjejaskan kediaman penduduk kampung. Setakat ini pihaknya telah menyiapkan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembersihan sungai api-api yang dapat mengurangkan masalah banjir di beberapa kawasan berhampiran. Seramai 7 pelajar Madrasah Darul Hadis Darsa Putatan yang bakal melanjutkan pengajian luar negara menerima sumbangan wang tunai RM1,000 setiap seorang daripada Yayasan Nur Jauhar YNJ. Sumbangan disampaikan penaung Yayasan Nur Jauhar Toh Puan Norlida Tan Sri RM Jasni di Istana Seri Kinabalu. Selepas belajar nanti, insya-Allah akan kembali berkhidmat di negeri Sabah, membantu untuk menyampaikan ilmu kepada warga Sabah secara khusus, yang mana kita sangat-sangat memerhatikan di Sabah ni dia dari segi sudut agama, khususnya agama Islam, masih sangat kurang khususnya di kawasan-kawasan pedalaman, insya-Allah. Dan pas sambung belajar ni, insya-Allah saya akan meneruskan selepas belajar 5 tahun, saya akan berkhidmat di Darul Hadis selama 3 tahun. Kemudian saya akan mencurahkan lagi ilmu di kampung halaman saya, iaitu Tawau. Bila mana mereka berada di Yaman untuk menyambung pengajian, bersungguh-sungguh untuk belajar, mereka balik dan berkhidmat pula di Sabah sendiri, insya-Allah. Dan moga-moga dengan kehadiran lebih ramai lagi di medan lapangan membantu perkembangan Islam di negeri Sabah di sini, insya-Allah. 6 penerima akan melanjutkan pengajian di Dar Al-Mustafa Tarim, Yaman, manakala seorang lagi pelajar bakal melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan perisian di Institut Penerbangan Moskow di Rusia. Pemilihan Sabah sebagai tuan rumah penganjuran Hyperlife Festival Malaysia 2022 dilihat pilihan tepat sekaligus membantu mempromosi dan merancakkan sektor pelancongan di negeri ini. Selain mempunyai pengaruh tersendiri, festival itu berupaya menarik pengunjung luar sekaligus meletakkan kepercayaan dengan keupayaan Sabah dalam menganjurkan program ke arah bertaraf antarabangsa. Saya percaya mereka akan membantu untuk to spread the words about Sabah lah, kan? Dan selain daripada itu, dengan menjadi tuan rumah event yang besar seperti ini, yang sudah tentu akan mendapat perhatian bukan saja di Malaysia, tapi di rantau ini, tapi di seluruh dunia. Saya percaya kita mau Sabah lebih terkenal lagi, dan sudah tentulah dengan penganjuran di program atau event seperti ini akan membantu usaha kita untuk mempromosikan lagi Sabah sebagai destinasi pilihan pelancong. Datuk John Easton berkata demikian sidang media Hyperlife Festival Malaysia 2022 di Kota Kinabalu. Penganjuran festival ini akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu, menggabungkan 3 pertandingan ratu cantik ternama di Malaysia, iaitu Miss World Malaysia, Miss Grand Malaysia dan Miss Supranational Malaysia pada 27 hingga 28 Ogos ini. Program turut mendapat sokongan Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Lembaga Pelancongan Sabah, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK serta Dewan Perniagaan dan Perindustrian Antarabangsa Malaysia. Sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Saudara, keluarga Malaysia teguh bersama. Untuk lebih banyak berita dalam negeri, kembali bersama Diana Waidi, Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Rita langsung dari Sabah.